minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nur Firash bin Azban 061705. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan asbab nuzul surah An-Nisa ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud, diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan, yakni tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah ke atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian, yakni kamu mencari isteri dengan hartamu, yakni mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Kerana kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya, iaitu mas kahwin, sebagai sesuatu kewajipan. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajipan itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi, asbab penurunan ayat ini berdasarkan hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW pada peristiwa Perang Hunain telah mengirim sebuah pasukan ke Autas, dan mereka bertemu musuh lalu mereka perangi dan mereka kalahkan serta memperoleh tawanan yang berupa para wanita yang sudah bersuami. Sementara sebahagian daripada sahabat Rasulullah SAW merasa berdosa untuk menggauli, yakni menyetubuhi tawanan itu kerana suami-suami mereka merupakan golongan musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, yang bermaksud dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan isteri orang kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Kemudian diikuti dengan hadis yang diriwayatkan daripada An-Nasa'i, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami para sahabat mendapatkan beberapa tawanan wanita yang sudah bersuami dari peperangan Autas. Mereka, yakni para wanita tawanan yang telah bersuami, enggan digauli, yakni disuguhi oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Lalu kami para sahabat bertanya kepada Nabi SAW terhadap perkara ini, maka turunlah ayat ini, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Jadi hadis yang kedua ini sedikit berbeza, yang mana wanita tersebut yang enggan untuk disetubuhi, sedangkan mereka itu telah menjadi wanita tawanan. Baiklah, seterusnya ialah satu sebab pelajaran daripada sebab nuzul. Yang pertama, Al-Qurtubi berkata, selepas menyebut hadis Abi Sa'id di permulaan tadi, ini adalah kata-kata yang benar dan jelas, yang mana ayat ini diturunkan dengan sebab malunya para sahabat Nabi SAW untuk menyetubuhi wanita yang sudah berkahwin. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang maksudnya, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, illa ma malakat aymanukum tersebut. Dan antara sahabat Nabi tersebut ialah Malik, Abu Hanifah dan sahabatnya, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Sur. Dan ini adalah benar dengan izin Allah, insyaAllah. Kemudian yang kedua, kata-kata daripada Ibnu Katsir pula telah berkata, maksud ayat tersebut iaitu diharamkan kepada kamu semua wanita-wanita ajnabi yang telah berkahwin kecuali apa yang kamu miliki semasa tawanan. Mereka itu dihalalkan untuk kamu menyetubuhinya, walaupun mereka isteri orang, akan tetapi mereka telah menjadi tawanan. Kemudian yang ketiga, Asy-Syinkiti juga telah berkata sebahagian ulama, maksud wanita isteri orang ataupun wanita yang sudah berkahwin. Ayat ini membawa maksud diharamkan ke atas kamu wanita-wanita yang sudah berkahwin. Hal ini kerana yang sudah bersuami ataupun telah berkahwin tidak halal untuk orang lain kecuali wanita tersebut berada di dalam tawanan perang daripada orang-orang kafir. Kerana penawanan telah mengangkat hukum orang kafir,
kerana penawanan telah mengangkat hukum yang sudah berkahwin terlebih dahulu daripada sebab kekafiran. Dan ini adalah pendapat yang benar. Jadi di sini benarlah bahawa seorang wanita yang telah bersuami itu haram untuk lelaki lain kecuali wanita tersebut telah menjadi tawanan perang. Maka bila menjadi tawanan perang, ianya telah berada di bawah kekuasaan penuh orang yang menawannya. Jadi kesimpulan daripada ayat ini, sebab penurunan ayat ini diambil daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana apabila mereka tampil menentang musuh mereka dan telah berjaya memenangi perang, lalu membawa tawanan berupa wanita yang telah bersuami, mereka malu dengan kecurangan isteri mereka dan menjaga maruah suami-suami mereka. Ini kerana di sini jelas disebutkan dan ianya benar disepakati dengan lafaz ayat yang kesepakatan ulama tafsir. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Halim bin Muhammad Faisal, nombor metrik 061708. Jadi saya akan sambung untuk syarah sebab nuzul surah An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Kerana bagi orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah SWT sebahagian daripada kurniaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita teruskan pada sebab penurunan ayat tadi. Daripada Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Ummu Salamah berkata, para lelaki berangkat untuk berperang, sedangkan para wanita tidak, dan kami juga hanya mendapatkan setengah bahagian daripada warisan. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, yang bermaksud, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan yang telah dilebihkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada bahagian kamu atas bahagian yang lain. Seterusnya kita pergi pada dirasah as-sabab, iaitu pelajaran daripada sebab nuzul ayat. Telah didapati dengan mengkaji sanad perawi bahawa hadis Ummu Salamah ini adalah dhaif, yang mana At-Tabari berkata, dan telah disebutkan bahawa ini telah diwahyukan, iaitu diturunkan tentang wanita yang menginginkan rumah lelaki dan harta mereka. Maka Allah SWT telah melarang hamba-Nya untuk menginginkan perkara yang batil, dan Allah memerintahkan mereka untuk memohon kurniaan daripada Allah SWT sekiranya keinginan mereka itu membawa kepada iri hati dan penindasan secara tidak adil. At-Tabari mengatakan bahawa sanad hadis ini adalah dhaif dan tidak disandarkan kepada Ummu Salamah, kerana beliau berkata hadis ini diturunkan kepada wanita yang mengatakan mereka menginginkan rumah lelaki dan harta mereka. Hadis ini tidak diturunkan kerana Ummu Salamah. Seterusnya kita pergi pula kepada Al-Arabi, yang mana beliau berkata, telah diriwayatkan bahawa Ummu Salamah telah berkata, wahai Rasulullah, para lelaki berangkat untuk berperang, sedangkan para wanita tidak. Dan dinyatakan juga di tempat lain di mana dia berkata berkaitan riwayat hadis ini, yang mana hadis tersebut adalah hasan dan tidak mencapai martabat hadis sahih. Ini kita dapat lihat Al-Arabi bercanggah dengan At-Tabari, yang mana Al-Arabi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Cumanya hadis ini dikatakan hasan dan tidak mencapai martabat sahih. Seterusnya ialah Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengatakan sebab penurunan ayat ini adalah terdapat para wanita yang berkata, kami berharap kami sama dengan lelaki dalam pewarisan dan dapat membantu mereka dalam perang. Dan diriwayatkan juga bahawa Ummu Salamah telah berkata sedemikian atau seumpama dengan ini. Ibnu Atiyah pula mengatakan
kedua-dua sebab daripada Al-Arabi dan juga daripada At-Tabari adalah benar, iaitu sebab yang pertama, terdapat para wanita yang berkata kami berharap kami sama dengan lelaki dalam pewarisannya. Dan yang kedua adalah beliau mengatakan bahawa Ummu Salamah telah mengatakan sedemikian, iaitu seumpama dengan wanita yang tadi. Seterusnya kita pergi pula kepada Ibnu Kathir, yang mana beliau berkata ayat melarang daripada berharap nikmat orang lain, iaitu ayat ini, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ini adalah untuk perkara duniawi dan juga ukhrawi, iaitu keagamaan, untuk hadis Ummu Salamah dan Ibnu Abbas. Dan Atha bin Abi Rubah berkata bahawa ayat tersebut diturunkan untuk melarang daripada menginginkan apa yang ada pada seorang dan juga keinginan para wanita untuk berperang seperti lelaki. Jadi kesimpulan daripada asbab nuzul ayat tadi, kita dapati bahawa sebab penurunan ayat yang disebutkan itu tidak sah sanadnya kepada Ummu Salamah, yang mana terdapat beberapa ulama tafsir yang mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif, dan juga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hasan tetapi tidak mencapai martabat sahih. Dan hadis itu bercanggah dengan konteks ayat Al-Quran seperti yang diberitahu pada awalnya dan juga yang dikatakan oleh ahli tafsir sebelum ini. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا